Assalamualaikum. Saya Manajer Lawak. Saya ada berita baik untuk semua penduduk sekitar Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sekarang tengah menganjurkan satu program One Community, One Recycle, One C, One R. Di mana semua barangan kita yang kitar semula boleh ditukarkan untuk keperluan asas. Korang nak tahu macam mana dan di mana kita nak tukar barang kita semula ni? Jom Abang Man tunjukkan. Langkah pertama, kumpul barangan terpakai untuk dikitar semula. Langkah kedua, anda boleh ke kios kitar semula di BKL yang ditempatkan di kebanyakan kawasan projek perumahan rakyat. Langkah ketiga, korang hanya perlu bawa barangan kitar semula tersebut untuk dinilai dan ditukarkan kepada barangan keperluan asas seperti gula, susu, beras dan sebagainya. Subsidi dengan kadar 40% akan diberikan oleh DBKL untuk menukar barang-barang runcit tersebut. Tunggu apa lagi? Jom kita semula bersama DBKL dan jangan lupa jadikan penjagaan alam sekitar tanggungjawab kita bersama. Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton di luar sana kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami di dalam program Bual Bicara, program Coffee Talk untuk BKL yang mana kita membawa tajuk pada hari ini berkaitan dengan prosedur penguasaan ke atas caj penyelenggaraan. Baik, sebelum kita mulakan dulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Haikal bin Syahardin, selaku moderator program pada hari ini. Baik, untuk makluman para penonton, saban tahun pihak pengurusan Putrajaya Bangunan Kuala Lumpur (BKL) menganjurkan pelbagai program seperti khusus, bengkel, seminar dan konvensyen kepada untuk memberi pendekatan dan pendedahan dan didikan kepada pemaju JMBMC dan juga komuniti strata berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan berserta. So, jadi untuk kali ini, untuk program siri ketiga Coffee Talk untuk BKL, kita akan membawa tajuk berkaitan dengan prosedur penguasaan ke atas caj penyelenggaraan. So, jadi bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Encik Paliniapan, anak lelaki S. Morgan, merupakan pegawai undang-undang di BKL. So, jadi apa khabar Encik Palani? Yes, khabar baik. Bolehkah saya panggil Encik Palani? Ya, boleh. Encik Palani pun boleh, Encik Pala pun boleh. Okey, baik. Encik Palani, pada pendapat saya lah, pada tajuk kita pada hari ini agak serius. Ya. Kerana ada berkaitan dengan penguasaan ke atas hutang caj penyelenggaraan. Ya. Yang mana bagi saya, pendapat saya, rata-rata pemilik petak di bangunan berserata di wilayah Persatuan Kuala Lumpur pastinya ada hutang dengan pihak pengurusan. Kemungkinan besar kebanyakan mereka adalah berhutang berkaitan dengan caj penyelenggaraan ataupun kita panggil maintenance fee. So, jadi Encik Palani, bolehkah Encik Palani berikan definisi maksud pada caj penyelenggaraan tersebut? Okey. Secara asasnya, maintenance fee akan dikira berdasarkan saiz unit rumah kita. Lagi besar, lagi mahal lah kita bayar Ya, betul. caj penyelenggaraan tersebut. Ya. Baiklah. So, jadi apakah sebenarnya kan caj penyelenggaraan atau maintenance fee tu apa benda? Apa yang merangkumi yang menjadikannya sebagai caj penyelenggaraan? Okey. Maintenance fee ni merangkumi perkara-perkara berikut sekiranya ada seperti gaji security guard, gaji cleaner dan kos penjagaan landscape, kos penjagaan CCTV dan lain-lain. Okey, baik. So, jadi kan Encik Palani, sekiranya lah ada pemilik petak yang tidak berkemampuan ataupun dia tidak menjalankan kewajipan dia lah sebagai pemilik petak yang mana dia perlu membayar caj penyelenggaraan tersebut kan. So, jadi apakah yang akan berlaku pada pemilik petak? Okey, sekiranya mana-mana pemilik petak di mana-mana skim strata tidak menjelaskan tunggakan caj penyelenggaraan ataupun maintenance fee, ada beberapa sekatan dan tindakan yang boleh diambil oleh badan pengurusan. Badan pengurusan merujuk kepada JMB atau MC, iaitu Joint Management Body atau Management Corporation. So, antara sekatan dan tindakan yang boleh mereka ambil adalah menyekat penggunaan kad akses mereka, satu. Yang kedua, mereka boleh menyekat mana-mana pemilik petak yang mempunyai tunggakan daripada menggunakan common facilities di common area seperti gym, swimming pool dan sebagainya. Dan juga nama-nama penghutang tersebut boleh dipaparkan di papan notis Perbadanan Pengurusan. Dan tindakan-tindakan ini akan diambil oleh badan pengurusan tersebut. Oh, itu sudah pasti mau masalah lah kepada pemilik petak yang berhutang. Ya, sepastinya. Dan juga itu juga sudah ada kaitannya peranan badan pengurusan untuk menyelesaikan masalah penghutang ni lah kan. Itu dengan mengenakan beberapa sekatan ke atas mereka. Dan selain daripada itu, apakah lagi tindakan yang boleh diambil oleh pihak Okey, badan pengurusan? selain daripada itu, badan pengurusan ini boleh mengambil tindakan dengan mengeluarkan notis tuntutan. Iaitu notis tuntutan ni, kalau kita merujuk kepada Akta Pengurusan Strata 2013, dia dikategorikan sebagai Form 20 atau Borang 20. So, badan pengurusan ini sama ada JMB atau MC akan mengeluarkan Form 20 ini atau Borang 20 ini kepada pemilik petak yang mempunyai tunggakan maintenance fee. Dan pemilik petak selepas menerima Borang 20 ini kena menjelaskan tunggakan tersebut dalam tempoh 14 hari. So, bermakna kalau pemilik petak itu tidak menjelaskan tunggakan maintenance fee dalam tempoh 14 hari, badan pengurusan boleh membawa pemilik petak ini ke Tribunal Pengurusan Strata ataupun ke mahkamah. Oh, ini sudah berkaitan pula dengan Tribunal Pengurusan Strata. Ya, Daripada pihak badan pengurusan
dia boleh membawa kes ini kepada Tribunal Pengurusan Strata ataupun mahkamah. Ya, ya. Okey, baiklah. So jadi tapi masalah dia, apakah perbezaan antara Tribunal Pengurusan Strata dan mahkamah? Bukan benda itu sama ke? Okey, soalan yang bagus. Tribunal Pengurusan Strata ini di bawah penguasaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu KPKT. Manakala mahkamah seperti yang kita tahulah, Ya. Mahkamah Magistrate, Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur lah. So, ada banyak perbezaan di antara Tribunal Pengurusan Strata dan mahkamah. Tribunal Pengurusan Strata dalam konteks layman's court bermakna mana-mana orang boleh membawa perkara atau apa-apa kes, isu berkaitan strata di Tribunal Pengurusan Strata, dan pejabat mereka adalah di Putrajaya, di KPKT. Di mahkamah pula kita ada Mahkamah Seksyen, Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Kuala Lumpur di Jalan Duta. So bergantung kepada badan pengurusan ini sama ada mereka nak membawa kes ke tribunal ataupun ke mahkamah. So apa perbezaan? Mesti pihak Encik tertanya-tanya apa perbezaan dia. Okey, perbezaan tribunal dan mahkamah. Tribunal kos dia rendah. Sebagai contoh, kita nak memfailkan apa-apa borang tuntutan, penyataan tuntutan, kos dia dari RM50 ke RM100. Manakala di mahkamah pula, kos dia adalah tinggi. Di tribunal, kita sendiri boleh membawa kes di tribunal. Manakala kes di mahkamah, kita haruslah melantik mana-mana panel peguam untuk mewakili kita di mahkamah untuk membawa kes tersebut. Kalau Tribunal Pengurusan Strata tidak memerlukan peguam. Ya. Kita sendiri sudah cukup untuk Ya, melayani, betul. untuk melantik Ya. diri sendirilah kiranya. Baik. So jadi selain daripada itu kan, apakah tindakan-tindakan lain yang boleh diambil oleh pihak badan pengurusan selain daripada membawa kes itu kepada tribunal ataupun mahkamah, apakah yang selain daripada itu yang boleh diambil oleh pihak pengurusan? Okey. Selain badan pengurusan tersebut mengeluarkan Form 20 atau Borang 20 terhadap pemilik petak yang mempunyai tunggakan, mereka juga boleh memohon untuk penahanan harta alih, iaitu mereka akan memohon waran tersebut daripada Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur COBKL untuk mengambil tindakan menyita harta alih seperti TV, sofa, perabot dan sebagainya lah di rumah pemilik petak yang mempunyai tunggakan tersebut. So sekarang ini sudah berkait pula berkaitan dengan bahagian Pesuruhjaya Bangunan. Ya. Daripada badan pengurusan kepada tribunal pengurusan strata ataupun mahkamah, sekarang membawa kepada peranan COBKL. Ya. Tetapi takkanlah COBKL itu hanya berperanan dengan mengeluarkan saman ataupun waran. Ya. Takkanlah peranan COBKL hanya mengeluarkan waran untuk penahanan harta alih saja. Hmm. Apakah tindakan lain? Oh ya, tidak. Di sini Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur COBKL memainkan satu peranan yang penting bagi isu tunggakan charge maintenance ni. Salah satunya, Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur boleh mengeluarkan notis tuntutan terhadap pemilik petak yang mempunyai tunggakan atas permohonan daripada badan pengurusan JMB atau MC sendirilah kepada COBKL. Itu satu. Selepas COBKL mengeluarkan notis tuntutan tersebut, maka selepas itu badan pengurusan boleh membuat follow up dengan pemilik petak sama ada bayaran telah dibuat ataupun tidak. Itu satu inisiatif yang telah diambil oleh Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur terhadap pemilik petak yang mempunyai tunggakan bagi menyelesaikan isu ini. Ini Itu satu satu. inisiatif yang baiklah Ya. kiranya. Dan kedua, Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur COBKL juga boleh memanggil pihak-pihak ini untuk datang berbincang di pejabat kita supaya kita dapat menyelesaikan isu ni, seperti pihak COB akan memanggil pemilik petak yang mempunyai tunggakan bersama wakil daripada Perbadanan Pengurusan ataupun JMB untuk sama-sama berbincang apakah cara atau kaedah yang boleh diambil bagi menyelesaikan isu ni. Sebab sebagai contoh, pemilik petak mempunyai tunggakan lebih seperti RM10,000, RM50,000 dan sebagainya. So kalau badan pengurusan nak mereka menyelesaikan semua jumlah itu, maybe ada yang mampu, ada yang tak mampu. Sebenarnya ada pelbagai cara lah sebenarnya Ya. untuk memudah cara bagi Ya. penghutang-penghutang di bangunan berstrata ni. Ya. Baik. Jadi tapi kan Encik Palani, sebenarnya apakah kaedah ataupun langkah yang terbaik ke atas untuk tindakan penguasaan ke atas mereka ni? Okey. Pada pendapat saya akan mengesyorkan badan pengurusan ini untuk membawa kes ni ke mahkamah terus. Oh, terus membawa ke mahkamah. Ya, selepas badan pengurusan itu mengeluarkan borang 20 seperti yang saya terangkan tadi, pihak pengurusan boleh membawa terus ke mahkamah untuk memfailkan satu saman
civil terhadap pemilik petak yang mempunyai tunggakan tersebut. Itu kiranya adalah langkah yang terbaik lah kan? Ya, ya. Okay, baiklah. So sekarang ni kan Cik Pala, memandangkan Cik Pala ni sebagai pegawai undang-undang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga bertempat di bahagian Putrajaya Bangunan Kuala Lumpur, so sudah pastinya mempunyai banyak pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah ataupun kes-kes yang berkaitan dengan penghutang maintenance fee ini. So jadi apakah sebenarnya boleh tak Cik Pala ni ceritakan sedikit sedikit berkaitan dengan pengalaman Cik Pala ni dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan penghutang-penghutang? Okey, baiklah. Sebelum saya masuk berkhidmat di DBKL, saya merupakan seorang peguam bela dan peguam cara yang berkhidmat di Pejabat Guaman. So sudah semestinya saya telah membawa kes-kes tunggakan charge maintenance ni ke mahkamah sebelum ni, mewakili Badan Pengurusan JMB dan MC. Maka banyak perkara yang boleh saya kongsikan lah, seperti pihak Encik request atau tanya saya tadi. Salah satunya apa yang saya nak tekankan di sini adalah kos mahkamah yang dirisaukan oleh semua Badan Pengurusan JMB MC tidaklah setinggi mana pun. Cuma saya boleh cadangkan kepada Badan Pengurusan bersama untuk membawa 1-2 kes bagi menunjukkan inisiatif Badan Pengurusan itu bahawa mereka mengambil serius terhadap kes-kes tersebut, dan perkara ini akan membuatkan pemilik petak yang lain ada di sana mempunyai satu tanggapan baik terhadap inisiatif yang diambil oleh Badan Pengurusan tersebut. Itu satulah. Yang kedua, bagi mempercepatkan sesuatu proses penguatkuasaan ini, sebab Badan Pengurusan ini motif untuk mereka mengambil tindakan adalah untuk mendapatkan tunggakan charge maintenance tersebut. Jadi bagi mempercepatkan proses ini, saya boleh mencadangkan supaya Badan Pengurusan ini mengeluarkan notis tuntutan iaitu borang 20, dan selepas mana-mana pemilik petak ini gagal untuk membayar tunggakan tersebut, maka mereka terus boleh membawa ke mahkamah lah. Dan perkara itu harus diwar-warkan di Badan Pengurusan JMB atau MC atau dipaparkan di mana-mana papan notis supaya pemilik petak yang lain tahu bahawa Badan Pengurusan ini mengambil serius terhadap isu inilah. Dan ini adalah satu pendadan baik kepada pemilik petak yang lain untuk menjelaskan tunggakan maintenance fee sekiranya adalah Baik. Okey, baik. So saya rasa kita teruskan dengan soalan yang terakhir lah, Ya. Cik Pala ni ya. Boleh. Kerana saya rasa sahabat saya sendiri pun ingin mendengarkan nasihat-nasihat daripada Cik Pala ni dan juga berkaitan dengan masalah yang saya rasa ini adalah satu masalah yang paling besar lah pada pemilik-pemilik petak di bangunan berstrata. So jadi apakah nasihat Cik Pala ni, nasihat yang terbaik lah yang kita boleh kita sampaikan kepada pendengar-pendengar kita pada hari ini, terutamanya kepada Badan Pengurusan lah, kepada JMC, kerana saya rasa mereka juga memainkan peranan yang amat penting dalam menyelesaikan masalah ini. So nasihat yang terbaik yang mana yang Cik Pala boleh berikan, silakan. Okey. So berdasarkan hasil penelitian saya di COBKL, terdapat banyak aduan-aduan yang timbul berkenaan isu tunggakan charge maintenance ini. Saya pada pendapat saya rasa Badan Pengurusan bersama ni, JMB atau MC, harus mengambil satu tindakan tegar terhadap pemilik petak yang tidak menjelaskan tunggakan charge maintenance ini. Sebab pada perhatian saya ada banyak pemilik petak yang tidak membayar maintenance fee dan mereka tegar untuk membayar selepas banyak tindakan yang telah diambil. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, Badan Pengurusan ini boleh mengambil tindakan dengan mengeluarkan notis tuntutan atau borang 20 terhadap pemilik petak yang mempunyai tunggakan dan membawa kes tersebut ke mahkamah lah untuk mendapatkan satu jumlah yang dituntut. Sebab apakah keunikan membawa kes ni ke mahkamah seperti yang saya terangkan tadi? Dalam kes mahkamah, panel peguam yang mewakili Badan Pengurusan tersebut boleh plead atau memohon kepada mahkamah untuk pemilik petak tersebut menjelaskan suatu tuntutan charge maintenance fee tersebut, dan juga kos guaman tersebut juga boleh ditanggung oleh pemilik petak yang mempunyai tunggakan tersebut. So perkara-perkara ini boleh diplead oleh panel peguam yang mewakili Badan Pengurusan tersebut di mahkamah nanti. Dan perkara ini adalah suatu perkara yang sangat bagus, sangat efisien supaya Badan Pengurusan boleh menuntut balik jumlah hutang yang ditanggung oleh mana-mana pemilik petak lah di Badan Pengurusan JMB dan MC.
Itu satu nasihat yang baik dan juga panjang lebar juga nasihat Cik Falani berikan tadi tu. Ya. So, jadi saya ucapkan banyak terima kasih dah Cik Falani di atas pengkongsian ilmu serta input yang telah disampaikan tadi kepada penonton-penonton kita di luar sana, dan juga jadi harapan kami agar ilmu yang diperolehi pada hari ini dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan oleh para penonton dalam menguruskan kediaman masing-masing. Marilah sama-sama kita menjaga keharmonian komuniti strata dan menjalankan tanggungjawab sebagai pemilik petak strata dengan membayar caj penyelenggaraan supaya pihak JMBMC mempunyai sumber kewangan yang kukuh untuk menguruskan rumah kita bersama. Sekian.